Dan dia punya kemuncak adalah wujudnya Kesultanan Demak. Dan Kesultanan Demak akhirnya berjaya mengalahkan kerajaan Majapahit. Tidak lama kerajaan Utsmaniyah berjaya mengalahkan Konstantinopel. Tak lama, tak jauh beza, dalam 40 tahun, 50 tahun macam itu. Sebab itu Sultan Muhammad digelar Al-Fatih. Di Demak digelar Sultan Al-Fatah, sebab dia sama zaman. Sebab itu kita kena tahu sejarah kita, bahawa kita sebab sana usaha dia menombangkan kota Konstantinopel, sini menombangkan Majapahit. Pertama saya nak cerita pasal Masjid Aqsa dan juga bumi Palestin. Kita orang Islam mengenal Masjid Aqsa itu berdasarkan ayat Al-Quran dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi tuan-tuan sekalian, nak senang faham, Semenanjung Tanah Melayu lebih kurang semacam semenanjung Tanah Arab dari sudut bentuk. Nak senang faham, Mekah ni macam Kuala Lumpur. Jadi kalau kita nak bayangkan, Mekah ni macam Kuala Lumpur. And bahagian selatan, kalau kita ada Johor, dekat sana ada Yaman, yang Allah sebut dalam Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy, dia berdagang pada musim sejuk pergi ke Yaman, pada musim panas pergi ke Syam. Okay, jadi maknanya Yaman ni Johor. Yaman Johor. Mana orang Arab daripada Kuala Lumpur, nak senang faham, turun ke Johor, mana ke Yaman lah. Kebiasaan dia berdagang. Madinah ni Kedah. Jadi kalau sebut Nabi berhijrah ke Madinah, maknanya nak senang faham, dia Kuala Lumpur pergi ke Kedah atas. Baitul Maqdis ni mana? Bangkok, nak senang faham. Jadi maknanya waktu Nabi dapat ibadah solat, mula-mula menghadap ke Baitul Maqdis. Maksudnya daripada Kuala Lumpur tu, nak senang faham, menghadap ke utara. Nabi berhijrah pergi ke Madinah, masih lagi menghadap ke utara. Macam daripada Kedah tu ke Bangkok lah. Pada tahun kedua hijrah, disuruh untuk menghadap ke Kaabah, maknanya 180 darjah turun tu. Nak senang faham, Jadi mana ni kita faham, Kedah tu maksudnya 180 darjah. Jadi kita tahu mengenai nama Baitul Maqdis ni, pertama Quran sebut. Jadi Nabi berhijrah daripada Mekah waktu tu, Mekah pergi ke Baitul Maqdis, maknanya ke Bangkok lah. Nak senang faham. Itu yang Nabi dipertunjukkan, Nabi singgah di Yathrib. Yathrib tu Madinah. Di sini kau akan nanti berhijrah. Kerana Nabi dipertunjukkan ke kuburan Masyitah. Masyitah tu tukang sikat Fir'aun, yang beriman kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi dipertunjukkan dengan makam Nabi Musa. Nabi Musa baru pergi ke Baitul Maqdis. Kan Nabi dipertunjukkan beberapa ketika Isra Mi'raj tu. Kemudian ketika Nabi balik, banyak hadis mengenai Baitul Maqdis. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebabnya Baitul Maqdis ni dia adalah tanah wakaf orang Islam. Dalam dunia ni Allah Subhanahu wa taala dia mengajarkan kepada orang beriman sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, kita ada negara, teritori kita. Kita namakan sebagai wilayah persekutuan Muslim. Wilayah persekutuan Muslim ni berada di mana-mana tempat. Mana wilayah persekutuan Muslim ni? Iaitu mana-mana tanah wakaf.
itu tanah kita. Jadi contoh hari ini saya pernah bawa orang pergi ke ke Vietnam, ke Hanoi. Hanoi ni susah nak dapat restoran orang Islam. Nak makan pun susah. Okey. Jadi sampai di sana kita berhubung dengan kawan-kawan yang berada di masjid di Hanoi. Oh tak apa. Datang berehat dekat masjid. Kita makan kat masjid. Kan? Maknanya kau bayarlah sikit, kita sediakan untuk makan. Boleh. Kita tak ada tempat orang Islam kat sana. Mana nak pergi nak makan? Ada masjid, tanah wakaf orang Islam. Itu tempat kita. Kalau orang Hanoi satu hari nanti tak dapat nak jaga, dia tak boleh diserahkan oleh siapa-siapa. Orang Islam mana-mana kena datang jaga. Sebab itu wilayah persekutuan Muslim. Contoh, kita berada di masjid ini tanah wakaf. Dia bukan milik orang Melayu dah. Satu hari nanti kalau orang Melayu tak nak jaga, orang daripada mana-mana kena datang tolong makmurkan. Sebab dia tanah wakaf. Mekah Madinah bukan milik orang Saudi. Satu hari nanti orang Saudi tak nak jaga, kita kena datang jaga sana. Baitul Maqdis tanah wakaf orang Islam, bukan milik orang Palestin, milik kita semua. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi bangsanya bukan Arab. Bangsanya Kurdish. Tuan-tuan, dalam dunia ni ada dua bangsa dihapuskan negaranya oleh British. Sebab dia kalau ada negara, dia akan kuat pertahankan Islam. Satu bangsa Kurdish, satu bangsa Kashmir. Kurdish dipecahkan, sebahagian letak pada Turki, sebahagian letak kepada Iraq, kepada pecah negara. Tak ada negara lah. Bangsa Kurdish keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Satu lagi bangsa Kashmir, sama juga, pecah negara dia, sebahagian letak ke India, sebahagian letak ke Pakistan. So bangsa Kashmir ni dia juga bangsa, kalau ada negara dia hebat pertahankan Islam. Kan? Raja dia Zainal Abidin Butshikan. Butshikan ni penghancur berhala. Dia declare dia tu penghancur berhala. Kan? Butshikan. Jadi Baitul Maqdis pernah dijaga oleh orang Kurdish, Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi, lepas itu pernah dijaga oleh orang Turki Utsmaniyah. Kenapa orang Turki jaga? Tak ada kena-mengena pun, sebab itu tanah wakaf. Jadi sebut Baitul Maqdis, tuan-tuan sekalian, apabila kita cerita Masjid Aqsa, Palestin, di situ kebanyakannya tanah wakaf. Dia bukan milik orang Arab. Dia bukan milik siapa-siapa, dia milik orang Islam seluruhnya. Dia adalah wilayah persekutuan Muslim. Sebab itu hari ini bila sana tu nak cuba dirampas oleh orang-orang Yahudi, kita bertanggungjawab untuk kita pertahankan. Kan? Berdasarkan hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau kamu lihat kemungkaran, mampu ubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, tak mampu dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi, tak mampu dengan hati, doa. Wa zalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Maksudnya kalau langsung tak ada benda tu, tak ada iman. Langsung hati pun tak terdetik, tak ada iman. Kan? Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Sebab itu bila kita cerita mengenai bab pertama ni, Baitul Maqdis, jadi maknanya dia tanah kita. Dia bukan asing, dia tanah kita. Jadi tuan-tuan yang pergi pertahankan, mendoakan, ada yang menghulurkan bantuan dan sebagainya, semuanya itu dikira sebagai mempertahankan tanah air, mempertahankan hak kita. Dia bukan hak orang Arab. Jadi mana paling kurang hati itu ada. Oi, ini kita punya. Kita kena pertahankan. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Itu bab yang pertama. Palestin tanah wakaf orang beriman. Okey. Yang kedua, saya nak cerita lebih sikit spesifiklah orang Melayu dan bumi Al-Aqsa. Orang Melayu dan bumi Al-Aqsa. Tak sekalian, ketika Melaka Tombang 1511,
Anak-anak kita kecil-kecil pun dah belajar. Kenapa Portugis datang ke Melaka tu? Dia ada 3 misi dia: gold, gospel and glory. Gold, dia nak, maknanya angkut kekayaan di sini. Gospel, nak mengkafirkan balik orang-orang Melayu kita ni. Dan juga glory, kemenangan. Saya ada satu buku catatan daripada British, kurun ke-18 buku tu. Tuan-tuan, saya buat bahan tu dekat TikTok. Saya, kalau tuan-tuan nak tengok, saya boleh kopikan bagi. Ketika tombang Kota Melaka, 25,000 rumah orang Melayu dibakar. Sultan Mahmud ketika itu badly wounded, luka parah mempertahankan bumi Melaka. Mas-mas daripada tanah orang Melayu ni, orang Melayu dah biasa dengan mas, diangkut oleh Portugis. Begitu juga herba-herba yang penting. 2 buah kapal angkut buku-buku kita, tuan-tuan sekalian. Buku sejarah kita ni. Dan daripada batu-batu, tangga-tangga orang Melayu itu didirikan Kota Efamosa. Kota Efamosa itu adalah tapak Masjid Agung Melaka. Tuan-tuan kan pergi Melaka, sampai kat situ, jangan lupa hadiahkan Fatihah untuk pejuang-pejuang yang syahid ketika mempertahankan Melaka. Dia tapak masjid. Jejak Rasul pernah buat dokumentari pasal tu. Dia tapak Masjid Agung Melaka. Jadi dia datang kemari, tuan-tuan sekalian, dia angkut buku-buku kita. Dan kemudian dia kata kapal tu tenggelam di lautan. Jadi kemudian kita ni bangsa yang tak tahu sejarah kita. Jadi orang tu, Mak Saleh ni, dia ada satu grup namanya Orientalis. Orientalis ni ditubuhkan setahun selepas mereka kalah dekat tentera salib. Mula-mula dekat University Oxford. Itu tempat Orientalis, kurun ke-11. Awal kurun ke-12. Melaka kan kurun ke-15. Jadi Orientalis ni kerja dia adalah untuk kaji bangsa-bangsa Muslim dan macam mana nak hancurkan daripada dalam. Itu pekerjaan Orientalis. Saya pernah menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Saya pernah mengajar di Rusia, tuan-tuan sekalian. Dekat Saint Petersburg ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Sebab saya mengajar di sana, saya dapat masuk perpustakaan bertanda merah di sana. Student pun tak boleh masuk, hanya pensyarah saja. Di situ ada undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam, kurun ke-3 lagi. Islam datang kan kurun ke-6, kurun ke-7. Tuan-tuan sekalian, apa Orientalis tulis kata? Orang Melayu ni tak ada tamadun dia. Dia hanya ada undang-undang bertulis lepas Islam datang kurun ke-13 baru ada. Saya tengok undang-undang bertulis bangsa kita Melayu, asal tulisan aksara, tulisan rencong kita tu macam tulisan Jawa, tulisan Thailand, bunyi Melayu. Kalau mencuri didenda 2 tahil emas. Kalau sebuah bangsa ada undang-undang bertulis, bangsa tu lama maju dah, tuan-tuan sekalian. Tapi kenapa kita tak tahu benda ni? Orientalis tulis cerita sejarah kita ni, orang Melayu ni pemalas lah, tak boleh maju lah dan sebagainya lah, supaya kita percaya. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut besok di akhir zaman yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam adalah bangsa-bangsa timur. Oleh kerana hadis ini daripada timur, timur Madinah mana? Mungkin Pakistan, mungkin India, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun, wallahu a'lam. Tapi tuan-tuan tengok, kalau jaluran timur jauh ni, yang paling semarak sekarang ni adalah daripada bahagian Nusantara kita ni, tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi sebut, sebab itu diorang datang nak kafirkan balik bangsa timur. Sebab hadis itu ada. Okey. Jadi bab kedua ni bangsa Melayu dan juga mengenai Baitul Maqdis, tuan-tuan sekalian. Okey. Jadi kita tak tahu sejarah kita. Kita hanya dapat catatan sejarah kita, antaranya adalah
daripada kurun ke-16, kurun ke-15 begitu, daripada satu orang namanya Syekh Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ni nama gelaran glamour dia Sunan Kudus. Sunan Kudus. Tuan-tuan sekalian, kurun ke-14 Turki Utsmaniyah hantar 3 orang pendakwah di Nusantara. Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Malik Ismail dan Syekh Malik Yaqub. 3 orang. Dia balik buat satu resolusi di Nusantara ni antara bangsa Melayu dan bangsa Jawa. Dulu Nusantara ni ada 2 tanah je. Tanah Melayu dengan tanah Jawa. Dia panggil Malay Archipelago dan Java Archipelago. Dia groupingkan. Jadi tanah Melayu ni Sumatera semua tanah Melayu. Sumatera tu semua tanah Melayu. Semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan kepulauan-kepulauan Melayu. Selatan Filipina, Makassar. Tanah Jawa ni daripada sekarang ni, kalau sekarang ni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan kepulauan-kepulauan Jawa. Kurun ke-14 bangsa Melayu dapat Islam dulu. Jadi bangsa Melayu dah agak selesai. Sebab dah ada kerajaan Melaka Islam, kerajaan Aceh dah ada asas kerajaan Islam dekat selatan Filipina waktu tu. Yang belum ada adalah Jawa. Orang Jawa ada kerajaan Hindu, nama kerajaan itu Majapahit. Jadi daripada resolusi tiga pendakwah ini, kerajaan Utsmaniyah kirim 9 orang pendakwah awal sebelum Wali Songo datang ke sini dakwah, bersihkan dulu sihir. Tuan-tuan type nama Syekh Shubakir, itu antara yang awal. Syekh Shubakir ni ada catatan dia kata, kawan kami syahid dekat bahagian Timur Tengah dengan pedang, kami di Nusantara syahid dengan sihir. Jadi 9 orang awal ni dia bersihkan tu dulu, barulah datang 9 gelombang yang kedua. 9 gelombang yang kedua ni dipanggil Wali Songo. Songo ni dalam bahasa Jawa maknanya 9. Dia adalah gelombang kedua Wali Songo. Dia punya gerakan adalah mewujudkan kerajaan Islam di tanah Jawa. Sebab tanah Melayu dah ada kerajaan Islam, Aceh dah ada, Melaka dah ada, kan? Mana tanah kerajaan Islam di tanah Jawa. Jadi 9 ni bergerak dengan peranan masing-masing. Cara masing-masing. Dan dia punya kemuncak adalah wujudnya Kesultanan Demak. Dan Kesultanan Demak akhirnya berjaya mengalahkan kerajaan Majapahit. Tidak lama kerajaan Utsmaniyah berjaya mengalahkan Konstantinopel. Tak lama, tak jauh beza, dalam 40 tahun, 50 tahun macam itu. Sebab itu Sultan Muhammad digelar Al-Fatih, di Demak digelar Sultan Al-Fatah. Sebab dia sama zaman. Sebab itu kita kena tahu sejarah kita bahawa kita, sebab sana usaha dia menombangkan kota Konstantinopel, sini menombangkan Majapahit, dan mereka berjaya. Sebab itu digelar Raden Fatah. Itu gelaran kan? Kalau sana Muhammad Al-Fatih, sini Al-Fatah. Dia punya kemuncak dia. Sebab itu tak lama selepas itu Melaka tombang, kerajaan Demak tolong, kan? Sultan Pati Yunus tapi syahid kat Melaka. Sebab itu ada bidalan pantun, jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Terbukti Sultan Pati Yunus, Sultan Kerajaan Demak, syahid dekat Melaka. Sultan dia tau, turun perang dekat Melaka ni. Jadi tuan-tuan saya nak ceritanya hubungan orang Melayu kita. Okey. Jadi di antara sejarah yang kita ni yang awal dengan Baitul Maqdis adalah satu orang namanya Syekh Ja'far Shadiq, ataupun gelarannya Sunan Kudus. Kenapa gelaran dia Sunan Kudus? Sebab dia yang biasa bawa orang Melayu untuk pergi ke Masjid Aqsa sebelum pergi ke Mekah dan Madinah. Kan? Rumah dia, madrasah dia dan masjidnya, batu asas dibina dari batu asas Masjid Aqsa. Sebab itu namanya Al-Qudus.
Sunan Kudus, tuan-tuan sekalian. Kurun ke-16. Kita kata, oi, kita orang Melayu baru je dengan Aqsa. Tak, kurun ke-16 lagi. Ketika kita pergi ke Masjid Aqsa, saya dari 2009, hampir tak bulan ke Masjid Aqsa, tuan-tuan sekalian. Rupa-rupanya ada satu sejarah dekat Masjid Aqsa. Ketika tengah memang kemuncak peperangan salib, ada panglima Islam namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Dia ni bernazar macam mana pun aku nak akan ambil Masjid Aqsa ni. Perang tentera salib ni, banyak orang Islam syahid, lawan perang. Dan dia bernazar, dia buat 2 buah mimbar. Dia kata, kalau aku berjaya tawan Aqsa, satu mimbar aku letakkan ke Masjid Aqsa, satu lagi aku letakkan dekat Masjid Nabi Ibrahim dekat Hebron. Hebron tu dah 70 km daripada Jerusalem. Tapi tak sempat syahid, meninggal dia pada tahun 1174 Masihi. Maka perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu menyambung perjuangan guru dia dan berjaya mengalahkan tentera salib pada 1187 Masihi. Tuan-tuan sekalian, pengkaji mengkaji mimbar Masjid Aqsa daripada kayu, 16 keping, 16,000 keping kayu dipasak dan ditanggam tanpa memakai sebatang paku pun. Tuan-tuan, daripada teknologi itu datang daripada bahagian Nusantara. Dan bunga-bunga yang berada dekat Masjid Aqsa tu, mimbar, bunga-bunga daripada sini. Dulu kalau kita nak tahu asal, contoh tuan-tuan dapat Quran lama, Quran ni daripada mana? Tanah Melayu ke, daripada Bukhara ke, daripada tanah Arab, kita kena tengok bunga dia. Bunga yang digunakan, oh kita tahu, oh bunga ni daripada mana, Quran ni daripada mana. Macam tu juga dengan apa nama, dengan benda-benda yang lain. Tentang kalau pergi Mekah, jangan lupa ziarah Muzium Mekah. Muzium Mekah tangganya daripada kayu juga. Cuba perhati bunga dia, sama. Itu bunga orang bahagian Nusantara buat. Kan? Awan larat lah, bunga-bunga apa nama, jari buaya lah. Kan? Tuan-tuan sekalian, dia kalau tanya siapa tukang-tukang depan kita ni yang bahagian kayu, mahir lah pasal bunga-bunga tu. Jadi maknanya, catatan kurun ke-16, tapi kurun ke-11 sudah ada penglibatan orang Melayu dengan Masjid Aqsa. Adakah jadi tentera ke tidak? Kita tak jumpa lagi catatan itu. Kan? Wallahu alam. Kita tak jumpa lagi catatan itu. Tuan-tuan sekalian, kemudian seterusnya saya kaji biblical study. Maknanya sejarah Masjid Aqsa daripada 3 pandangan agama. Agama Islam, agama Yahudi dan agama Kristian. Kan? Mana daripada 3 point of view, 3 agama ni, Baitul Maqdis. Ada benda-benda yang 3 ni bersetuju. Kan? Ada 3 ni ada yang berbeza. Contoh Nabi Musa AS. Bagi orang Yahudi, Nabi Musa tak masuk ke Baitul Maqdis. Orang Kristian pun kata Nabi Musa tak masuk ke Baitul Maqdis. Orang Islam pun kata sama. Kan? Nabi Musa tak masuk ke Baitul Maqdis. Kan? Dia waktu nak masuk ke Baitul Maqdis daripada Mesir, daripada Firaun tu, kemudian dapat tahu bahawa Baitul Maqdis dia akan maknanya Raja Baitul Maqdis tidak mengalu-alukan kedatangan mereka, nak masuk kena perang. Maka orang Yahudi kata apa? Musa, dalam Quran Allah sebut cerita ni, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kau pergi seorang-seorang boleh tak? Kau perang, dah menang panggil kami. Bani Israel kata kat Nabi Musa. Itu yang para sahabat waktu perang Badar. Perang Badar kan maknanya 313 lawan 1000. Kan Nabi kata apa? Tak apalah, orang kafir nak aku sebenarnya. So jangan bahayakan diri kamu semua, tak apa. Biar aku yang pergi, biar aku serah dirilah. Apa kata sahabat? Kami tidak akan meninggalkan Nabi kami seperti mana Musa ditinggalkan oleh Bani Israel.
Kita datang ke sini bersama-sama, kita syahid bersama-sama. Itu peperangan Badar. Jadi maknanya Nabi Musa ada yang bersetuju, ada tak bersetuju. Tak bersetuju, mana kubur Nabi Musa? Kalau ikut Kristian, Mount of Nebo. Mount of Nebo ni dekat Jordan sekarang. Tapi dalam hadis yang disebut, makam Musa dekat Pergunungan Merah, Kuthaibil Ahmar. Ketika para sahabat datang ke Baitul Maqdis, ada satu gunung, kalau petang, simbahan matahari itu berwarna merah jadi gunung tu. Di tengok situ ada satu makam, para sahabat berijtihad, ini makam Musa lah, Nabi Musa AS. Itu antara tak disetuju. Ada yang bersetuju sama-sama. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, kita cerita bab kedua ni mana orang Melayu dan Masjid Aqsa. Dekat Baitul Maqdis ada catatan. Tuan-tuan sekalian, Baitul Maqdis ni ataupun Masjid Aqsa ni dia besar, ada 36 ekar. Kurang lebih begitu kan mereka. Dalam dia tu ada 5 buah masjid. Semua tu Masjid Aqsa 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah tu yang pertama kubah yang kelabu tu depan sekali, dia panggil Masjid Qibli. Satu lagi Dome of Rock yang warna emas. Warna emas tu itu juga Masjid Aqsa. Orang Yahudi nak kita faham itu bukan Masjid Aqsa. Biar kalau dia rampas tanah tu kita tak sensitif. Itu juga Masjid Aqsa. 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 3 bawah tanah ni mana? Satu Masjid Marwani. Masjid Marwani itu ada bilik Siti Maryam. Ingat tak? Ketika Siti Maryam maknanya dia kan berkhidmat bersihkan Masjid Aqsa, ayah angkat dia akan bawa makanan. Asal bawa makanan dah ada makanan. Daripada mana datang makanan ni? Malaikat turunkan dari langit. Jadi bilik itu memang menghadap ke langit lepasnya itulah. Tak ada pokok-pokok atau bukitnya tu. Jadi bahagian bawah Masjid Marwani. Yang kedua Masjid Qadim. Masjid Qadim ni dekat situ ada perpustakaan lama dipanggil perpustakaan Hittiniyah. Perpustakaan Hittiniyah tu diambil namanya sempena peperangan Hittin. Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menghapuskan tentera salib. Maktabah Hittiniyah. Dan bahagian ketiga bawah tanah tu dipanggil Masjid Burak. Masjid Burak tu Masjid Nabi Tambat Burak ketika Isra Mi'raj. Masjid Burak tu itu dinding paling barat. Orang Yahudi kan dia kalau dia sembahyang kan hantuk-hantuk kepala, macam hantuk-hantuk kepala tu kan. Itu dinding barat, dinding menghadap Masjid Burak tu. Dinding Masjid Burak. Sebab orang Yahudi dia sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Kita menghadap ke Kaabah. Dia mazhab Baitul Maqdis. Jadi dekat Maktabah Hittiniyah tu tuan-tuan sekalian, ada lebih 500,000 kitab dan manuskrip. Ingat tak orang Yahudi pernah bakar Masjid Aqsa? Kalau tuan-tuan pernah ingat sejarah dia. Dia bukan nak bakar Masjid Aqsa tu, dia nak bakar perpustakaan bawah tu. Perpustakaan bawah tu nak bakar. Saya kalau pergi ke sana, Imam Masjid Aqsa, kalau dia percaya kita, dia akan bagi manuskrip tu, kau bawa balik selamatkan. Sebab belum tentu selamat di sini. Dekat ofis saya tu ada lebih 50 manuskrip, macam-macam ada. Manuskrip di Masjid Aqsa mencatatkan bahawa isteri Nabi Ibrahim 3. Dulu waktu saya kecil, saya baca Tarsilah Melayu. Orang Melayu kata, isteri Nabi Ibrahim 3. Saya blok terus. Meripik lah kan. Kita belajar kat Kelakafa 2 je. Siti Sarah, Siti Hajar. Ketika saya pergi Masjid Aqsa, kursus Masjid Aqsa punya sejarah, dibawa Masjid Hittiniyah, betul 3 tuan-tuan sekalian. Saya tanya imam, memang kata betul 3. Kita tahu apa nama Masjid Aqsa, kita tahu Siti Sarah, Siti Hajar, dan ada satu lagi Keturah. Keturah. Kalau ikut biblical study, maknanya di sudut orang 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 Nasrani, ahli kitab Nasrani, tuan-tuan nanti balik pergi ke Amazon, type Abraham and Keturah. Ada banyak doktor-doktor dia tulis buku kajian mengenai Keturah tu. Ini bukan, kita tak nak cerita yang doktor-doktor Melayu, prof Melayu sebut-sebut. Ada orang cakap mentang-mentang orang Melayu
meripiklah doktor ni. Kita Mak Saleh lah. Kan orang kan kadang-kadang mengagungkan Mak Saleh. Kan? Pergi ke Amazon, beli buku tu. Buku tu tajuk dia Abraham and Keturah Go to East. Memang Nabi Ibrahim suruh Keturah pergi ke timur. Dan memang kajian antaranya Keturah tu menjadi darah-darah yang bercampur dengan darah-darah orang Melayu bahagian timur. Saya bukan merepek tuan-tuan silan Saya bagi rujukan kat tuan-tuan silan. Pergi beli ke Amazon buku tu. Type ke Amazon, maknanya Keturah, Abraham and Keturah. Baca buku tu. Jadi kita sama-sama study. Jadi nanti kuliah akan datang, di level kita lebih naik lagi, kita bagi lagi buku rujukan, naik lagi level, baru sedap kita berbual. Kalau tidak, bagi pik ustaz ni apa lah kan. Kita bagi buku, baca dulu, baru sedap kita berbual. Ada base knowledge. Kan? Jadi memang biblical study ni, kita tak cerita Islamic study tau. Kan? Isteri Nabi Ibrahim yang ketiga bernama Keturah. Dan go to east. Dia memang suruh anak dia pergi ke arah timur. Dan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau betul benda ini, antara dia adakan kajian sekarang genetik kan. Yang kata genetik orang Melayu kita ni, ada bahagian dia macam Semitic punya genetik. Tuan-tuan pergi investigate, pergi lab kajian genetik, kan? Tuan-tuan boleh jumpa nanti. Kalau betul, benarlah kata hadis yang akan menyemarakkan akhir zaman adalah bangsa-bangsa sebelah timur. Sebab gen kita ni ada kaitan dengan Baitul Maqdis. Sebab tu orang Melayu kita antara orang yang awal respon benda-benda berkaitan Baitul Maqdis. Bukan zaman kita, zaman tok nenek moyang kita. Tuan-tuan baca sejarah, ketika Israel perang 1948, orang Melayu kita dah alert benda tu. Berbanyak demonstrasi menyatakan sokongan pada Palestin. Daripada tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an. Kita ni cucu cicit je tuan-tuan sekalian. Atuk-atuk kita dulu dah buat demonstrasi ni. Sokongan kepada Palestin. Kita cucu cicit je. Sebab apa? Dalam darah kita ni ada darah yang ada kaitan dengan Baitul Maqdis. Saya satu hari perang besar dekat Gaza. Saya berada di Jerusalem waktu tu. Kita buka TV. Bantuan awal mengenai Palestin adalah daripada Europe. Europe tu banyak negara Europe dan Malaysia. Malaysia disebut negara sebiji negara. Bukan daripada apa nama Southeast Asia ke tak. Malaysia, Europe and Malaysia. Tuan-tuan sekalian. Jadi kita antara orang awal respon sebenarnya. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi kalau kita bicara mengenai Palestin ni, sebab tu kita tak pelik lah sebenarnya. Kenapa? Kita memang bersemangat. Ada orang menangis sebab tengok Palestin, tuan-tuan sekalian. Dan kita membantu ke sana. Banyak yang kita bantu ke sana yang orang tak perasan dan sebagainya. Kenapa kita nak buat masjid yang dibom? Kita buat balik masjid, kena bom pun tak apa. Sebab itu tanah wakaf kita. Dan sebagainya tuan-tuan sekalian.